saudara beribadah dengan sukacita. 弟兄姐妹，带着喜乐的心来敬拜侍奉我们的上帝。 Setidaknya dua jawaban, dua alasan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang 最起 kelima. 码诗篇100篇告诉我们2个原因。 Alasan yang pertama karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. 第一，我们的神是拥有我们生命的神。 Dan alasan kedua karena Tuhan itu baik. 第二个原因是因为我们的神是良善的神。 Alasan yang pertama itu adalah alasan teologisnya. 第一个原因是带着神学的 Tuhan pemilik 原因。 kita karena dia sudah mencipta dan menebus kita. 上帝是拥有我们的神，因为他创造了我们。 Alasan yang kedua itu adalah alasan praktisnya karena Tuhan baik. 第二个原因是实用的，因为我们经历了神的良善。 Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak sekali lagi kita untuk berdoa. 让我们祷告。 Allah Bapa kami di sorga, kami bersyukur untuk waktu pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. 天父上帝，我们谢谢你，早上你让我们有机会来听你的真理。 Kiranya Tuhan memberkati jam pemberitaan firman Tuhan hari ini. 求主你真是能够祝福我们听到的时间。 Kristus ditinggikan, semua kami diberkati. 基督被高举，我们每一个都蒙主的祝福。 Puaskanlah dahaga kami akan firman-Mu pagi ini. 求主你用你的话来满足我们每一个人的心。 Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. 奉耶稣的名，我们祷告。 Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Shalom, salam sejahtera, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 亲爱的弟兄姐妹们，平安！ Senang bisa menyapa seluruh jemaat, baik yang hari ini beribadah secara onsite terbatas di gedung gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming hari ini dari rumah kita masing-masing. 很高兴今天早上能够见到一些的弟兄姐妹们，他们能够来到这里，虽然数目是受限的，我们也很高兴。 在家里一定也有很多的弟兄姐妹们透过我们的网络传真能够听神的道。 Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Oktober. 弟兄姐妹，我们很高兴，因为我们进入到4月份的第一个主日。 Setiap tahun bulan Oktober di gereja kita adalah bulan khusus untuk ibadah dan musik. 每年的4月份，我们的教会是敬拜与圣乐之月。 Nah, oleh karenanya sepanjang bulan ini kita akan merenungkan satu tema besar berhubungan dengan ibadah dan musik, yaitu berkemenangan di dalam beribadah. 整个月我们要谈论有关圣乐以及敬拜，那么这是合乎我们教会的主题，就是在敬拜里我们得胜。 Dan kita juga bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini pertama kalinya setelah kurang lebih 1 tahun 8 bulan kita tidak beribadah di rumah Tuhan. Hari ini untuk pertama kalinya secara terbatas ibadah secara onsite kita mulai di rumah Tuhan, di gereja Tuhan, di tempat ini. 我们有1年过8个月份没有在会堂里面敬拜上帝，但是今天早上我们虽然人数受限，我们能够一起来敬拜 我们的上帝。 Nah, saya rasa ini juga adalah bagian dari kemenangan di dalam beribadah. Walaupun tentunya kita harus tetap waspada, memperhatikan, menjaga protokol kesehatan dengan sangat-sangat ketat. 可以说，我们今天能够来到这里来敬拜神，是我们在敬拜中的一个得胜。虽然我们要严格的遵守 政府定下的卫生规则。 Hari ini kita akan memulai perjalanan iman kita menuju kemenangan di dalam beribadah dengan merenungkan satu tema, beribadah dengan sukacita. 今天我们要思想一个题目，就是以喜乐来敬拜。 Saya mengajak kita semua untuk membuka satu bagian Alkitab kita. 我们要看一处的经文， dari
Kitab Mazmur, Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. 诗篇100篇从第1节看到第5节。 Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 诗篇100篇第1节到第5节。 Jika sudah mendapatkannya, kita bisa memperhatikan Alkitab kita masing-masing. Saya akan membacakannya di dalam bahasa Indonesia. Begini kata firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umat dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, 亲爱的弟兄姐妹们， saya memulai khotbah pada hari ini dengan mengutip satu perkataan yang sangat luar biasa dari Charles Spurgeon, yang biasanya disebut sebagai pangerannya para pengkhotbah. 有一位很出名的这个讲道的牧师 Charles Spurgeon， 他曾经说过这么一句话。 Saudara, Charles Spurgeon pernah mengatakan, Allah kita adalah Allah yang bahagia, karenanya harus disembah oleh orang-orang yang bahagia. 他说：“我们的上帝是快乐的，是幸福的上帝，因为他要快乐、幸福的人来敬拜他。” Saudara, ini satu kalimat yang sangat luar biasa. 这是一句很好的话。 Spurgeon mengatakan Allah kita adalah Allah yang bahagia, karenanya harus disembah oleh orang-orang yang bahagia. Spurgeon 说：“我们的上帝是幸福的，是快乐的上帝，因为他要幸福快乐的人来敬拜他。” Saudara, perkataan Spurgeon ini benar adanya. 这句话说得很对。 Setidaknya kebenaran inilah yang dikatakan oleh Alkitab, sebagaimana kita baca hari ini dari Mazmur pasal yang ke-100. 最起码这句话被圣经所印证，就是刚才念过的诗篇100篇第1节到第5节。 Di dalam Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang keempat, Alkitab mengatakan demikian, bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat 4, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. 第1节，普天下当向耶和华欢呼，你们当乐意侍奉耶和华，当来向他歌唱。第4节，当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名。 Saudara, Mazmur 100 ini adalah Mazmur ucapan syukur yang biasa dinyanyikan setiap pagi oleh umat Israel ketika mereka beribadah di bait Allah atau ketika beribadah di sinagog. 弟兄姐妹，诗篇100篇是以色列人当他们敬拜上帝，无论是在他们的家里或者是在会堂里面，他们总是会念的一篇诗篇。 Tema utama dari Mazmur 100 adalah undangan kepada seluruh bumi untuk mengenal dan menyembah Yahweh dengan sukacita. 诗篇第100篇的主题是说，要所有的地上的人都能够来赞美、来认识上帝耶和华。 Saudara-saudara, Mazmur ini mengajak semua bangsa untuk beribadah kepada Yahweh dengan sukacita. 这一篇诗篇是邀请所有的人能够用喜乐的心来敬拜侍奉上帝。 Kata ibadah di dalam arti harafiah bahasa aslinya 在原文的这个敬拜或者中文圣经的侍奉，它的意义是 maknanya lebih luas daripada sekedar kegiatan-kegiatan ritual penyembahan yang dilakukan di rumah Tuhan. 不单是说到在会堂里面的宗教仪式。 Kata ibadah dipakai pada zaman itu untuk mengungkapkan sikap
yang mendedikasikan atau mengabdikan hidup sepenuhnya kepada seorang raja, apakah itu manusia ataukah Allah. 那个时候侍奉原文里面是说到，我们用我们的整个生命，我们献上我们的整个的生命来服侍一位君王或者服侍上帝。 Jadi konsep ibadah yang dimaksudkan oleh Alkitab bukan saja aktivitas penyembahan yang dilakukan di rumah ibadah. 敬拜在圣经里面不单是说到在会堂里面的宗教仪式， tetapi juga merupakan satu pengabdian hidup secara total kepada Allah, Sang Raja, pemilik hidup kita. 也是把我们的生命完全的献上来服侍我们生命的主。 Karenanya berdasarkan pemahaman ini, kita harus melihat bahwa pengabdian hidup secara total yang kita lakukan kepada Tuhan di dalam konteks pelayanan kita. 照着上面的解释，也就是说，我们把我们的生命完全的献上来服侍那拥有我们生命的主。 Apakah itu yang kita lakukan di gereja? 我们在教会，我们做一些什么事呢？ Atau yang kita lakukan di dalam keluarga? 或者在我们的家庭里面， Yang kita lakukan di dunia kerja? 或者在我们的工作场所， Yang kita lakukan sesuai dengan profesi dan panggilan kita masing-masing dimanapun kita berada. 或者我们无论在什么地方照着神的呼召，照着我们的专长， Itu merupakan bagian dari ibadah kita kepada Allah. 那就是我们侍奉敬拜上帝的一部分。 Nah, jadi ketika seorang suami mengasihi istrinya dengan sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan, itu juga adalah ibadah kepada Tuhan. 一位很爱妻子的丈夫，那就是合乎神的命令，那就是一个侍奉了。 Ketika seorang istri menghormati suaminya sebagaimana seharusnya yang diinginkan oleh Tuhan sebagai bentuk pengabdiannya kepada Tuhan, itu juga bagian dari ibadah kita kepada 当一位 Tuhan. 妻子她忠心于丈夫，那也是合乎神的命令，那也是侍奉敬拜的一个部分。 Demikian juga ketika orang tua, anak, mertua, menantu hidup saling mengasihi, hidup saling menghormati sebagai bentuk dedikasi pengabdian kepada Tuhan, itu juga bagian dari ibadah kita kepada Tuhan. 当我们做长辈的，我们能够在家庭里面与家人和睦同居，那也是一个敬拜侍奉的一部分。 Ketika seorang pengusaha, ketika seorang pekerja, ketika seorang pedagang berusaha, bekerja, berdagang dengan jujur, dengan baik sebagai bentuk dedikasi pengabdian kepada Tuhan, itu juga bagian dari ibadah kita 当 kepada 一位 Tuhan. 商人他能够很诚实的来做生意，那也是对神的一个生命的呈现，那也是敬拜侍奉的一个部分。 Ketika kita menjalankan panggilan kita sesuai dengan profesi kita, entah kita seorang dokter, seorang guru, driver online dan sebagainya, dan kita lakukan itu sebagai bentuk dedikasi kita, pengabdian kita kepada Allah, itu juga bagian 当 dari 我们 ibadah. 照着我们的专长来工作，那也算是我们对神的生命的一个呈现，也是一个侍奉和敬拜。 Dan Alkitab mengatakan kepada kita semuanya itu harus kita lakukan dengan sukacita kepada Tuhan. 圣经告诉我们说，我们做这些事的时候，应该带着喜乐来做。 Harus dilakukan dengan hati yang gembira kepada Tuhan sebagai ibadah kita kepada Dia. 我们应该有喜乐的心为主而做。
这就是我们的侍奉或者我们的敬拜了。 Nah, sekarang pertanyaan yang lebih mendalam adalah mengapa kita harus beribadah dengan sukacita kepada Tuhan? 现在我们要更深入的来思想，为什么要以喜乐的心来敬拜侍奉上帝呢？ Baik di dalam ibadah kita secara komunal, secara bersama yang kita lakukan, entah itu secara online atau secara onsite di rumah Tuhan. 无论是在会堂里面，或者在我们每一个人的家中，我们能够一起来侍奉敬拜神的时候， maupun di dalam ibadah pribadi kita setiap hari kepada Tuhan melalui pengabdian hidup secara total kepada Dia di dalam profesi dan panggilan kita masing-masing. 或者我们在我们的家里，在我们的工作场所，我们能够全心来来工作，来做一个生命的贡献，那也是我们敬拜神的一个方式。 Nah, mengapa kita harus melakukan itu dengan sukacita, dengan hati yang gembira? 我们做这些的时候，应该有一个喜乐的心呢？ Saudara-saudara, Alkitab dalam konteks Mazmur 100 ayat 1 sampai ayat yang kelima yang kita baca hari ini setidaknya memberikan kita dua jawaban, dua alasan untuk pertanyaan yang penting ini. 诗篇100篇最起码告诉我们两个原因。 Mari kita lihat satu persatu. 我们一起来看。 Yang pertama, 第一， karena Tuhan adalah Allah pemilik hidup kita. 因为上帝是拥有我们生命的上帝， Karena Tuhan adalah Allah pemilik hidup kita. 他是拥有我们生命的上帝。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita temukan di dalam ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. 从第一节、第三节可以看见这个真理。 Alkitab di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua memberikan ajakan kepada seluruh bumi, kepada semua bangsa untuk beribadah kepada Yahweh dengan sukacita. 第一节跟第二节是邀请地上的人能够带着喜乐的心来敬拜耶和华。 Dan di dalam ayatnya yang ketiga, pemazmur memberikan alasan mengapa seluruh bumi harus beribadah dengan sukacita kepada Yahweh. 第三节告诉我们，为什么我们要用喜乐的心来敬拜我们的上帝耶和华。 Alkitab berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dia yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. 第三节，你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的，我们是他的民，也是草场的羊。 Saudara-saudara, Yahweh is God. Itulah proklamasi pemazmur di awal ayatnya yang ketiga. 耶和华是上帝，是诗人在这个诗篇里面前面所宣告的。 Saudara-saudara, Yahweh adalah Tuhan. Itulah alasannya mengapa semua bangsa harus menyembah dan beribadah kepada Dia dengan sukacita. 耶和华是上帝，这就告诉我们为什么全地的人要带着喜乐的心来敬拜他。 Saudara-saudara, jika kita perhatikan, pemazmur sengaja, sekali lagi sengaja memberi penekanan pada pernyataan ini bahwa Tuhan Yahweh adalah Allah. 若是我们把它当作是诗人的一个很故意说的话，就是耶和华是上帝的话。 Saudara-saudara, jika kita baca di dalam Alkitab bahasa Indonesia, 我们读英语文圣经的话， kata Tuhan di situ dicetak di dalam huruf besar semua. 所有的神是英语文是用这个大字母印出来的。 Itu berarti diterjemahkan dari nama pribadi Allah, YHWH, atau dibaca Yahweh. 那是从耶和华这句话翻过来的。 Nah, pemazmur sengaja memberi penekanan bahwa Yahweh is God, Yahweh adalah Allah. 诗人他强调了耶和华就是上帝。 Saudara-saudara, hal ini dilakukan untuk membedakan Yahweh dengan ilah-ilah atau sesembahan bangsa lain ketika itu. 这是为了让耶和华能够以那个时候的外邦人敬拜的神明分别出来。 Jadi pemazmur mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah
诗人说，耶和华就是上帝。 Saudara-saudara, ini berarti bahwa Yahweh, bahwa Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa. 也就是说，耶和华上帝是全能的神， Dia adalah pribadi yang kekal. 是永恒的， Dia adalah pribadi yang tidak terbatas. 是无限的， Dia adalah pribadi yang tidak berubah. 它是不变的。 Baik di dalam keberadaannya, 无论任何的 di 情 dalam 况之下， hikmatnya, 在他的智慧 di 里 dalam 面， kuasanya, 在他的全能 di 里 dalam 面， kekudusannya, 在他的圣洁 di 里 dalam 面， keadilan 在 dan 他的 kebenaran. 公义里面。 Saudara-saudara, itulah yang membedakan Yahweh dengan ilah-ilah atau sesembahan bangsa-bangsa lain 这就是 ketika itu. 耶和华跟外邦人敬拜的神明的分别。 Inilah juga yang menjadi alasan bagi pemazmur untuk mengajak seluruh bangsa, seluruh bumi, marilah kita beribadah kepada Yahweh dengan sukacita. 这就导致诗人他邀请地上的所有的人，正是能够带着喜乐的心来敬拜耶和华上帝。 Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita sehingga kita harus beribadah kepada Dia dengan sukacita. 现在要问的，神为我们做了什么，以至于我们要用喜乐的心来敬拜他呢？ Di dalam ayat yang ketiga, setidaknya kita bisa melihat dua hal. 第三节我们可以看见两点。 Yang pertama, 第一， Dia menciptakan kita. 他造了我们， He is our creator. Dia adalah pencipta kita. 他是创造我们的上帝。 Surah Alkitab berkata, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dia yang menjadikan kita. 圣经说：“你们当晓得，耶和华是上帝，我们是他造的。” Saudara-saudara, kita ada di dalam dunia ini tidak dengan sendirinya. 我们有在这个世界上，不是就这么有的， Tetapi ada yang menciptakannya. 是被创造的， Ada pribadi yang menjadikannya. 是由一个能力来创造了我们。 Dan Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Yahweh, Tuhan adalah Allah yang telah menjadikan kita, yang telah menciptakan kita. 圣经告诉我们说，耶和华上帝他创造了我们。 Saudara-saudara, karena alasan inilah Alkitab mengatakan kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. 就因着这一点，圣经告诉我们说，我们要用喜乐的心来敬拜我们的上帝。 Karena kita tahu bahwa Tuhan yang menjadikan kita, menciptakan kita, karenanya kita harus beribadah kepada Dia dengan sukacita, dengan hati yang gembira. 因为上帝创造了我们，所以我们要用喜乐的心来敬拜他。 Saudara, hari ini banyak orang yang tidak mau percaya dan tidak mau beribadah kepada Allah karena mereka percaya bahwa mereka ada di dalam dunia ini dengan sendirinya. 今天有很多的人不要敬拜上帝，不要认识上帝，因为他们认为他们在世界上是这么就有的。 Mereka ada di dalam dunia ini sebagai hasil evolusi atau seleksi alam yang terjadi selama ribuan tahun dari kera, terus berubah sampai seperti manusia sempurna hari ini. 他们相信进化论，就是说，经过好几万年，他们从猴子转变为人。 Saudara-saudara, ini satu hal yang sangat menyedihkan. 这是一个很让人悲伤的事。 Karena tidak mau percaya kepada Allah, 不要相信上帝， karena tidak mau beribadah kepada 不要 Allah, 敬拜上帝， mereka merendahkan dirinya sedemikian hina, menyamakannya seperti binatang. 他们把自己的身份降卑，把它比作是猴子。 Nah, karena itu saya suka apa yang pernah dikatakan oleh pendeta Stephen Tong di dalam khotbahnya. 所以我很喜欢唐崇荣牧师在讲道的里面说过的一句话。 Pak Tong pernah berkata, orang yang tidak percaya kepada Allah akan memaksa dirinya menjadi binatang. 唐牧师说，一个不相信上帝的人，他强迫他自己， Ya, 好像猴子，好像 itulah yang 动 harus 物一样， dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau percaya kepada Allah. 就是那些不相信上帝的人。
Kalau mereka tidak mau percaya kepada Allah, mereka tidak mau beribadah kepada Allah. 他们不相信上帝就不敬拜上帝了。 Mau tidak mau harus memaksa diri mereka menjadi binatang. 也就是说，他们强迫他们自己成为动物。 Ya karena mereka mengakui mereka berasal dari evolusi kera sampai sempurna menjadi manusia. 因为他们 Hari ini. 相信他们是进化来的，是从猴子进化成人的。 Saudara-saudara, Alkitab dengan jelas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menciptakan kita, Tuhan menjadikan kita. 圣经清楚地告诉我们，上帝创造了我们。 Itulah alasan bagi kita, bukan saja untuk percaya kepada Dia, tetapi juga untuk beribadah kepada Dia dengan sukacita. 这就让我们能够相信他，而且也能够用喜乐的心来敬拜他。 Apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita sehingga kita harus beribadah kepada Dia dengan sukacita? 神为我们做了什么呢？以至于我们要用喜乐的心来敬拜他呢？ Yang pertama, Dia adalah pencipta kita. 第一，他是创造我们的 Alasan yang 神； kedua, Dia adalah penebus kita. 第二，他是救赎我们 He 的上 is 帝， our redeemer. 他是救赎我们的神， Dia penebus kita. 他是救赎我们的神。 Alkitab mengatakan di dalam ayat 3 bagian B, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. 第三节的下半节告诉我们，我们是属他的，我们是他的民，也是他草场的羊。 Saudara-saudara, pemazmur mengingatkan kepada umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan dengan sukacita karena mereka adalah milik Tuhan dan domba gembalaannya. 诗人提醒以色列人应该用喜乐的心来敬拜上帝，因为他们是属上帝的，他们是他的民，也是他草场的羊。 Saudara, ini berbicara tentang tindakan penebusan Allah kepada Israel. 这是说到上帝救赎以色列人的一个行动。 Allah telah menebus Israel, umat kepunyaannya, 上帝已经救赎了以色列人，是属 dari 他的民， tanah perbudakan di Mesir 从埃及为奴之地， untuk menjadi domba-domba gembalaannya. 让他们能够成为上帝草场的羊。 Jadi ini berbicara tentang tindakan penebusan Allah. 这是说到上帝救赎的一个行动。 Pemazmur mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah bukan saja pencipta, tetapi Dia juga adalah penebus 诗 kita. 人提醒以色列人，上帝不但是创造他们的神，也是救赎他们的神。 Saudara-saudara, itulah yang telah dilakukan oleh Tuhan bagi kita. 这是上帝已经为我们做了的一件事。 Dia adalah Allah pencipta dan penebus kita. 他是创造以及救赎我们的神。 Karenanya kita harus beribadah kepada Dia dengan sukacita. 所以我们应该带着喜乐的心来敬拜侍奉他。 Saudara-saudara, perjanjian baru memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam akan kebenaran ini. 弟兄姐妹，新约更清楚地告诉我们这个真理。 Alkitab mengatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 10, 以弗所书2章4节那里告诉我们， kita diciptakan kembali oleh Allah di dalam Kristus Yesus. 上帝在基督里重新再造我们这些人。 Saudara-saudara, Allah menciptakan kita kembali 上帝重新造了我们， dari gambar diri kita sebagai gambar Allah yang sudah rusak oleh dosa. 我们本有神的形象，但是已经败坏了。 Tetapi Allah menciptakan kita kembali di dalam dan melalui Yesus Kristus. 上帝在基督里面，或者透过基督重新塑造了我们。 Sehingga Alkitab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 berkata, 以至于在哥林多后书第5章17节那里这么说： di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. 在基督里，我们成为新造的人。 Puji Tuhan. 感谢神。 Tapi bukan itu saja. 不单如此， Jika kita membaca di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28, 若是我们看《使徒行传》28章的话， Alkitab memberitahukan kepada kita 圣经告诉我们说， bahwa kita adalah milik Allah. 我们是属上帝的， Domba gembalaannya yang telah ditebus
oleh darah Yesus Kristus, Anak Allah. 是上帝的独生子的宝血买赎回来的羊群。 Saudara-saudara, sekali lagi hal ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pencipta dan penebus kita. 再一次的提醒我们，我们的神是创造我们的神，也是救赎我们的神。 Itu berarti bahwa Dia adalah pemilik hidup kita. 他是拥有我们生命的主。 Oleh sebab itulah Alkitab mengatakan kepada kita, kita harus beribadah kepada Dia dengan sukacita. 所以我们应该用喜乐的心来敬拜侍奉他。 F.B. Meyer, seorang komentator Alkitab, berkata demikian. F.B. Meyer 一位圣经评论家曾经这么说。 Tuhan memiliki hak atas kita. 上帝在我们的身上拥有主权， Karena Dialah yang telah menciptakan dan menebus kita. 因为他创造了我们，也救赎了我们。 Oleh karenanya kita harus menyembah dan melayani Dia dengan sukacita. 所以我们要用喜乐来敬拜侍奉他。 Saudara-saudara, inilah alasan yang paling substansi, alasan yang paling mendasar dari sukacita kita beribadah kepada Tuhan. 这就是一个最主要的原因，我们为什么要用喜乐来敬拜侍奉我们的上帝？ Karena Tuhan adalah Allah, pemilik hidup kita. 因为上帝是拥有我们生命的上帝， Dia yang telah mencipta dan menebus 他 kita. 创造我们，也救赎了我们。 Saudara-saudara, hari ini banyak orang percaya yang beribadah kepada Allah dengan tidak bersuka cita karena alasan yang salah. 有很多的人在敬拜上帝的时候，没有带着喜乐的心，因为他们用了错误的方式。 Banyak orang percaya yang beribadah dengan bersungut-sungut kepada Allah karena alasan yang keliru. 很多信徒们，他们没有带着喜乐的心来敬拜上帝，他们反而是带着埋怨来 Nah, 敬拜。 biasanya beberapa alasan yang sering dikemukakan. 通常有一些的原因， Ibadahnya terlalu lama dan membosankan. 这个崇拜太久，用时间用得太久。 Saudara, waktu saya mendengar ini kadang-kadang ya mau ketawa tapi ya sangat-sangat sedih. 他们说很厌烦，我听了我很悲伤，也很感觉到好笑。 Coba mari kita pikir dengan waras. 我们用我们的正确的思想来想一想， Masakan kepada Allah pencipta dan penebus kita. 我们对创造我们的上帝、救赎我们的上帝、 Allah pemilik hidup kita. 拥有我们生命的上帝， Kita tidak bisa beribadah dengan sukacita di dalam waktu yang hanya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. 应该在1个钟头半或者2个钟头里面，我们仍然能够用喜乐的心来敬拜侍奉他。 Itu pun gak setiap hari. 那不是每一天都做这样 Hanya 的事， setiap hari Minggu, seminggu sekali. 不过是主日的时候，1个星期1次。 Masakan untuk beribadah kepada Allah pemilik hidup kita, pencipta, penebus kita 1,5 jam sampai 2 jam. Kita bersungut-sungut, kita tidak bersuka cita. 怎么在1个半钟头或者2个钟头里面，我们敬拜我们的上帝，不是带着喜乐，而是带着埋怨的心呢？ Saudara-saudara, kalau kita pikir dengan benar, kadang kita tidak fair kepada Allah. 想起来，我们真的是这个用一个不好的态度。 Kita bisa pakai waktu kita berjam-jam untuk kesenangan kita, untuk diri kita sendiri, 我们能够用许多的时间用在我们自己的身上， untuk bekerja, 我们工作， untuk main game, 我们玩这个电子游 untuk 戏， nonton TV, 我们看电视， nonton sinetron, 或者看这个电视剧， nonton drama Korea dari pagi sampai pagi berjam-jam. 看韩国的电视剧，从早上看到晚上，又看到早上。 Tapi untuk beribadah kepada Allah 1 sampai 2 jam saja kita tidak bisa, kita bersungut-sungut, kita tidak bersuka cita. 敬拜上帝用1个半钟头、2个钟头，我们不能够有喜乐的心，我们不住的埋怨。 Padahal kalau kita mau pikir tenaga, waktu,
mata yang kita pakai nonton, bahkan seluruh hidup kita itu milik Tuhan. 其实我们应该想到，我们用我们的时间、我们的力量等等，那其实都是属于上帝的。 Mengapa kita tidak begitu adil kepada Tuhan pencipta, penebus, pemilik hidup kita? 为什么我们对那创造我们的神、救赎我们的神、拥有我们生命的神，不以一种公义的态度来对待他呢？ Saudara-saudara, hari ini banyak orang Kristen yang seperti ini. 有很多的基督徒就是那种样子。 Tapi puji Tuhannya, kita bersyukur. 但是感谢神，我们 Jemaat GSRI Kartini nggak ada yang begitu. 领粮堂， Amin 领粮堂的弟兄姐妹们没有那一种的。 Kansi itu, puji Tuhan, jemaat GSRI Kartini nggak ada yang begitu, itu jemaat gereja lain. 我们这里的弟兄姐妹不会有那种的态度。 Ya, itu kita bersyukur akan hal itu. 我们要感谢神。 Saudara-saudara, kita harus tahu siapa Allah bagi diri kita. 弟兄姐妹，我们应该知道上帝对我们来说是谁呢？ Dan kita harus tahu siapa diri kita di hadapan Allah. 我们也应该知道我们在神的眼中是什么样的人， Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu diri di hadapan Allah. 以至于我们在神的面前不会成为一个不自量的人。 Saya ulangi. 我再说， Kita harus tahu siapa Allah itu bagi kita. 我们应该知道神对我们来说是谁， Dan kita harus melihat siapa diri kita di hadapan Allah. Kita ini adalah ciptaan. Kita ini adalah tebusan Allah. 也应该知道我们在神的面前，我们是他创造的，是他救赎的人， Sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tidak tahu diri di hadapan 以 Allah. 至于我们在神的面前不会成为一个不自量的人。 Ya karenanya kalau masih ada yang begitu, 若是还有这样的人的话， dengan kerendahan hati, 我谦卑的说， mohon ampun di hadapan Tuhan. 在神的面前求神的怜悯， Bertobat di hadapan Tuhan. 你会改吧？ Saudara, alasan lain yang biasanya kita dengar, musiknya tidak enak, tidak rame. 我们也会听见说这个音乐不好，不热闹， Atau pemimpin pujiannya tidak seru, tidak bisa mengangkat suasana. 或者带领崇拜的他不很起劲，不能够把这个气氛带上来。 Padahal untuk pimpin pujian hari ini, Ci Erni sudah 1 minggu ini nggak bisa tidur, tiap hari berlatih. 刚才带领崇拜的安妮姐妹，她为了要主理今天的崇拜，她1个星期睡得不好。 Atau biasanya alasan yang klasik, wah pengkhotbahnya nggak asik, pengkhotbahnya nggak lucu. 或者说到讲员讲得不好，不会让人发笑。 Kadang-kadang saya lucu juga kalau mau cari yang asik, yang lucu ya nonton stand up komedi aja. 就是你要听到又能够发笑的话，或者你去看那些发笑的影片吧。 Ya, tetapi itulah yang sering kita lakukan 我 kepada 们 Tuhan. 常常就是会犯这样的错。 Kalau kita perhatikan hari ini hampir semua diskusi-diskusi tentang ibadah di gereja. 我们在很多的有关教会敬拜的一些讨论会里 Itu 面， hanya bicara soal packagingnya, bicara soal baju luarnya, tidak bicara tentang isinya, tidak bicara soal substansinya. 不过是谈论它的外皮，不是谈论它的内容，不是谈论它的主要的这个因素。 Mengapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah adalah pencipta, Dia adalah penebus, Dia adalah pemilik hidup kita. 为什么我们要敬拜我们的上帝？因为他是创造我们、救赎我们，而且拥有我们生命的上帝。 Nah, saudara-saudara, demikian juga di dalam konteks ibadah kita sehari-hari kepada Tuhan. 我们每一天，我们这个个人对神的敬拜也是如此。 Ketika kita mengabdikan hidup kita secara total kepada Tuhan, 当我们愿意把我们的生命完全的奉献给上帝的话， melalui pelayanan yang kita lakukan di dalam keluarga, 无论是在家庭里面的服侍， yang kita lakukan di dunia kerja kita, 或者在工作场所的 di 侍 dalam 奉， dunia usaha kita, 或者在商场上的侍奉，
di bidang profesi dimanapun kita berada dan melayani sesuai dengan panggilan dan profesi 或者 kita 照着我们的 masing-masing. 专长，照着神的呼召，在我们工作的地方，我们的服事， Mari kita melakukan itu dengan sepenuh hati. 让我们真是能够全心全意的做 Mari kita 这样的事。 melakukannya dengan sukacita sebagai ibadah kita kepada Tuhan yang adalah Allah, pemilik hidup kita. 带着喜乐的心来敬拜侍奉我们的上帝，因为他是拥有我们生命的上帝。 Mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita? 为什么要带着喜乐的心来敬拜侍奉上帝呢？ Alasan yang kedua, yang terakhir. 第二个原因， Karena Tuhan itu baik. 因为上帝是良善的， Karena Tuhan itu baik. 神是良善的。 Saudara-saudara, kebenaran ini yang bisa kita lihat di dalam ayat 4 sampai ayat yang kelima. 第4节、第5节可以看见这个真理。 Alkitab mengatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 当称谢进入他的门，当赞美进入他的院，当感谢他，称颂他的名，因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的心思直到万代。 Saudara-saudara, alasan kedua yang diberikan oleh pemazmur mengapa kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sukacita, sebab Tuhan itu baik. 第二个原因，为什么要用喜乐的心来敬拜上帝？因为他本为善。 Saudara, alasan ini penting dikemukakan oleh pemazmur. 这个原因是很重要的，所以诗人告诉我们， Mengapa alasan ini penting? 为什么说到很重要呢？ Komentator Alkitab James Montgomery Boyce mengatakan demikian. 有一位圣经评论家 James Montgomery Boyce 曾经说到这句话。 Karena ilah-ilah orang kafir ketika itu tidak baik. 因为那个时候外邦人的神明是不好的， Ilah-ilah itu egois dan berubah-ubah. 他们是很自私的，是会改变的。 Para penyembah ilah itu tidak akan pernah tahu kapan ilah sesembahan mereka akan berbalik melawan mereka dan menyakiti mereka. 那些拜假神的人，他们不知道什么时候他们拜的那些神明会反扑。 Tetapi tidak demikian dengan Yahweh, dengan Allah Israel. 但是以色列的上帝耶和华却不如此。 Tuhan di dalam Alkitab adalah Tuhan yang baik dan selalu baik. 我们的上帝是良善的，是永远良善的。 Nah, oleh sebab itu sangat penting bagi pemazmur untuk menekankan sifat atau karakter moral anak Allah ini, bahwa dia adalah Allah yang baik. 所以诗人他觉得很重要，他强调上帝的这个神性。 Dan oleh karena alasan itulah kita harus menyembah dan beribadah kepada Dia dengan sukacita. 就因此，我们应该带着喜乐的心来敬拜侍奉他， Harus beribadah kepada Dia dengan penuh syukur. 应该带着感恩的心来敬拜他。 Tetapi pertanyaannya, apakah ukuran kebaikan Tuhan kepada kita? 但是问题是，说到上帝是良善的，对我们有何种样的良善呢？ Sehingga kita bisa melihat bahwa Dia benar-benar baik dan mendorong kita untuk beribadah kepada Dia dengan sukacita. 让我们正是能够看见他的良善，也能够推动我们用喜乐的心来敬拜侍奉他。 Nah, dua ukuran kebaikan Tuhan, kebaikan Allah di dalam ayatnya yang kelima yang diberikan oleh Alkitab kepada kita. 第5节我们可以看见2点。 Yang pertama, 第一， kasih setianya kekal. 他的慈爱存到永远。 Saudara, itu yang dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 5 bagian B, kasih setianya untuk selama-lamanya. 第5节，他的慈爱存到永远。 Saudara-saudara, kasih setia atau hesed di dalam bahasa Ibraninya, 慈爱就是希伯来文里面的 hesed， itu berbicara tentang sesuatu yang luas. 是说到一个很广的事物， Di dalamnya mencakup
kasih, 是包裹爱、 kebaikan, 良善、 belas kasihan Tuhan kepada 神的 kita. 怜悯。 Dan Alkitab mengatakan kasih setia Tuhan itu kekal adanya untuk selama-lamanya. 圣经说，上帝的慈爱存到永远。 Kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah bagi kita. 上帝的慈爱，他的信实对我们来说是永不改变的。 Bahkan Alkitab di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23 mengatakan kasih setia Tuhan itu selalu baru bagi kita setiap hari. 在耶利米哀歌里边说到，上帝的信实慈爱对我们来说，每一天都是新的。 Karenanya Mazmur 103 ayat 4 Alkitab mengatakan, 所以在诗篇里面说到， setiap hari Tuhan memahkotai kita dengan kasih setia. 每一天神用他的信实慈爱做我们的冠冕给我们。 Saudara-saudara, inilah ukuran kebaikan Tuhan yang pertama. Kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. 这就是第一点，上帝的信实慈爱是永恒的，不改变的。 Saudara-saudara, mari kita merenungkan hidup kita di hadapan. 让我们想一想，我们过的生活。 Jika hari ini kita bisa ada, 今天我们有这种的状况， kita masih hidup, 我们还活着， kita masih kuat, 我们还有力量， kita masih sehat, 我们还健康， bahkan kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemi yang berkepanjangan ini. 甚至我们已经走过了、度过了漫长的这个疫情时期。 Bukan karena kita yang kuat, 不是说我们有这个能力， bukan karena seharusnya kita memang ada di sini, 不是说我们本应该今天就有在这里， tapi itu karena Tuhan dengan kasih setianya yang menopang kita, yang menjaga kita, yang memelihara kita sampai hari ini. 乃是因着神用他的信实慈爱托住我们，保守我们。 Nah, itulah yang harus mendorong kita untuk beribadah kepada Dia 所以 dengan 这就应 sukacita. 该推动我们能够用喜乐的心来敬拜侍奉他。 Ukuran kebaikan Tuhan yang kedua, 上帝的良善， kesetiaannya kekal. 因为他的信实是永恒的。 Itu dikatakan oleh Alkitab di dalam ayat 5 bagian C. 第5节的下半节 Alkitab berkata, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. 说到他的信实是直到万代的。 Saudara-saudara, kesetiaan itu berbicara bahwa Tuhan selama-lamanya dapat diandalkan. 说到神的信实，就是说他永永远远是值得我们信靠的。 Itu berbicara bahwa Tuhan selama-lamanya dapat dipercaya. 神是永永远远值得信靠的。 Selama-lamanya Tuhan itu dapat dipegang, dapat diandalkan. 我们能够永永远远的抓住我们的神。 Nah, itulah yang dikatakan oleh pemazmur, kesetiaannya, kesetiaan Tuhan itu kekal 所 selama-lamanya. 以诗人说，上帝的信实直到万代。 Saudara-saudara, perjanjian baru mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita hal yang sama. 新约也教导我们同样的事。 Bahkan jika kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 在提摩太后书那里说到， Alkitab mengatakan kepada kita, Yesus Kristus tetap setia sekalipun kita tidak setia. 说到虽然我们不信实，但是我们的基督耶稣对我们是信实的。 Itulah kesetiaan Allah. 这就是上帝的信实， Bukan karena kita setia kepada Dia, 不是因着我们信靠他、 tetapi 相信他， Dia pada dirinya sendiri adalah Allah yang setia. 但是因为他本来就是信实的上帝， Dan kesetiaannya tidak ditentukan oleh keadaan kita, oleh kondisi kita. 他的信实不在乎于我们的这个状况， Kesetiaannya kekal 他 untuk 的信 selama-lamanya. 实是直到万代的。 Bahkan perjanjian baru mengatakan kepada kita, 甚至新约告诉我们， Yesus Kristus
setia sampai mati. 耶稣他忠心至死， Dia mati secara terhina di atas kayu salib demi kita. 甚至为我们被侮辱，他死在十字架上。 Dan itulah kebaikan Allah yang tertinggi bagi kita. 那就是神在我们身上最崇高的良善。 Ketika dia mengorbankan anaknya yang tunggal, anak yang dikasihinya mati bagi kita di atas 他 kayu 牺 salib. 牲了他的爱子，为我们死了。 Saudara-saudara, inilah alasan praktis mengapa kita harus beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. 这就是一个很实际的原因，为什么我们要用喜乐的心来敬拜、侍奉我们的上帝？ Karena Tuhan itu baik. 因为我们的上帝是良善的， Kasih setia dan kesetiaannya kepada kita kekal untuk 他的心是慈 selama-lamanya. 爱是永永远远的，直到万代。 Karenanya Charles Spurgeon mengingatkan kita, 所以Charles Spurgeon提醒我们， kita adalah penerima belas kasih Allah. 我们是领受上帝慈爱怜悯的人， Karenanya kita harus menjadi pemberi terima kasih kepada Allah. 所以我们要把感恩归给他。 Jadi karena kita sudah menerima kasih Allah, 我们已经领受了神的心是慈爱， karena kita harus menjadi orang yang tahu berterima kasih 所以 kepada 我们 Allah. 要成为一个感恩的人。 Bagaimana cara kita bisa berterima kasih atas kebaikan Allah di dalam hidup kita? 我们怎么能够在生活中向神感恩呢？ Ya, dengan beribadah kepada Dia dengan sukacita. 就是让我们带着喜乐的心来敬拜侍奉他。 Itu bentuk ucapan syukur kita, terima kasih kita atas kasih Allah di dalam hidup kita. Kita beribadah kepada Dia dengan sukacita. 我们用喜乐感恩的心来敬拜我们的上帝，就是对神的一个感恩。 Kita harus beribadah dengan sukacita kepada Allah karena kita sudah menerima kebaikan Allah. 我们用喜乐的心来敬拜侍奉他，因为我们领受了神的恩典， Bahkan kita telah menerima kebaikan Allah yang tertinggi, 我们领受了神最崇高的良善， yaitu pengorbanan Yesus Kristus anak Allah di atas kayu salib 也就是说，他牺牲了他的爱子耶稣，死在十字架上， untuk menebus kita, 来救赎我们， untuk menanggung hukuman Allah, murka Allah karena dosa kita. 为我们这些罪人承担了上帝的愤怒。 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹们， kita semua adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. 我们都是曾经经历神恩典的人，良 Sudah 善的。 seharusnya kita beribadah dan menyembah Dia. 我们应该有一个好的态度来敬拜我们的上帝。 Baik di dalam ibadah komunal kita, ibadah bersama yang kita lakukan, 无论是整体性的敬拜， maupun di dalam ibadah-ibadah pribadi kita, 或者我们个人的敬拜， sudah seharusnya kita melakukan dengan hati yang penuh 我 sukacita, 们应该带着喜乐的心来敬拜侍奉他， dengan hati yang penuh syukur, 带着感恩的心， sebagai bentuk terima kasih kita atas kebaikan Allah 来 bagi kita. 显出我们对神的感恩。 Saudara-saudara beribadah dengan sukacita. 弟兄姐妹，带着喜乐的心来敬拜侍奉我们的上帝。 Setidaknya dua jawaban, dua alasan yang diberikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang 最起 kelima. 码诗篇100篇告诉我们两个原因。 Alasan yang pertama karena Tuhan adalah pemilik hidup kita. 第一，我们的神是拥有我们生命的神。 Dan alasan kedua karena Tuhan itu baik. 第二个原因是因为我们的神是良善的神。 Alasan yang pertama itu adalah alasan teologisnya. 第一个原因是带着神学的 Tuhan pemilik 原因。 kita karena Dia sudah mencipta dan menebus kita. 上帝是拥有我们的神，因为他创造了我们。 Alasan yang kedua itu adalah alasan praktisnya karena Tuhan baik. 第二个原因是实用的，因为我们经历了神的良善。 Saya menutup khotbah ini dengan perkataan dari penafsir Alkitab Adam Clark. 用一位解经家说过的一句话，我要结束今天的讲道。
Adam Clark mengatakan adalah hak istimewa dan kewajiban kita untuk berbahagia di dalam ibadah agama kita. 那么这位解经家 Adam Clark 曾经这么说：我们能够在敬拜中喜乐，是我们的特权与责任。 Ibadah yang benar dimaksudkan untuk menghilangkan kesengsaraan manusia. 正确的敬拜是能够除去人们的痛苦 dan untuk membuat umat manusia bahagia. 让人能够变为幸福喜乐。 Mereka yang tidak dibahagiakan oleh agama Kristus 在基督教里不感到幸福快乐的人 tidak memahami agama itu atau tidak menghidupinya dengan benar. 可以说是一个不了解基督教宗教的人，或者不正确实践教义的人。 Kita berdoa.